أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apa khabar sedang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada dan kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi dipertemukan pada pagi ini. Syukur alhamdulillah kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan untuk kita bersama-sama mengikuti rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita berpagi-pagi dalam keadaan kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita. Dan alhamdulillah, selamat berpuasa juga saya ucapkan mungkin bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa sunat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Dan masya-Allah tabarakallah, tajuk yang cukup menarik yang akan kita bicarakan untuk edisi Rabu 29 Julai 2020 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1441 Hijriah. Dan saya Da'i Anas kembali menceriakan pagi anda untuk topik yang kita sebutkan Isnin hingga Jumaat berkisar tentang ibadah korban dan juga Hari Raya Aidil Adha yang kita bawakan di dalam Tanyalah Ustaz. Dan untuk topik pada pagi ini kita akan berbicara panjang lebar, insya-Allah kita akan kupas tentang korban norma baharu. Dan semestinya norma baharu ini ada SOP-SOP yang perlu kita patuhi yang telah pun digariskan oleh pihak kementerian, dan juga mudah-mudahan dapat kita sama-sama berusaha untuk memutuskan rantaian COVID-19. Dan untuk itu kita bawakan di studio pada pagi ini yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lama tak bergandingan dengan Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Dan mudah-mudahan pada pagi ini Ustaz panjang lebar kita akan berbicara tentang ibadah korban dalam keadaan konteks norma baharu ini. Mudah-mudahan kita dipandu dan juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baiklah para penonton dan juga yang berbahagia Ustaz, banyak perkara yang akan kita kupas. Tapi sebelum itu, untuk para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan untuk diajukan, boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol di 1800 881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan di 011 1233 6480, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan komen atau soalan anda di laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan kita bersiaran juga serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi, iaitu 30 minit siaran tambahan. Jadi untuk anda yang menonton, mudah-mudahan dapat kita sama-sama fokus untuk tajuk pada hari ini. Dan yang bagi Ustaz, sebelum saya serahkan kepada yang bagi Ustaz, marilah sama-sama kita tengok terlebih dahulu statistik terkini kes COVID-19 yang melanda negara kita. Dan sebagaimana yang telah pun dikeluarkan oleh laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, setakat 28 Julai 2020, status terkini COVID, kes baharu sebanyak 39 kes dicatatkan, iaitu kes import sebanyak 11 kes, manakala kes tempatan sebanyak 28 kes. Ini menunjukkan satu angka yang cukup membimbangkan juga. Dan kes sembuh baharu sebanyak 6 kes dan menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan 8,607 kes. Dan jumlah kematian keseluruhan ialah 124 dan tiada sebarang kematian baharu dicatatkan. Dan kita mengharapkan kepada para penonton dan juga seluruh rakyat Malaysia untuk kita sama-sama patuhi SOP yang telah pun dikeluarkan. Pakai pelitup muka ketika mana berada di tempat-tempat yang telah pun disebutkan, seperti tempat yang sesak dan juga tempat awam, dan juga pakai ataupun biasakan diri dengan penjarakan sosial, dan juga sentiasa memastikan tangan dan juga diri kita dalam keadaan bersih dengan kita menggunakan cecair pembasmi kuman, dan juga kita basuh tangan sehingga bersih, insya-Allah. Dan untuk permulaan ini Ustaz, kita
nak saksikan terlebih dahulu VT yang ataupun bingkisan yang kita sediakan ini. Mari sama-sama kita saksikan. Kerajaan membuat keputusan untuk menyemak semula SOP Hari Raya Aidil Adha dan ibadah korban. Setelah kita mengambil kira risiko penularan semula jangkitan COVID-19 ini. Oleh itu, pihak kerajaan telah memutuskan untuk menghadkan jumlah lembu ataupun haiwan yang dikorbankan. Kalau lembu misalnya tidak lebih daripada 10 ekor. SOP tentang sembelihan dan hari raya korban ini terpakai di wilayah persekutuan, walau bagaimanapun boleh diguna pakai oleh negeri-negeri lain. Kerana seperti kita tahu bahawa soal ibadah dan sebagainya tentang agama terletak di bawah kerajaan negeri masing-masing. Itu ya antara sedutan bingkisan video menerusi sidang media Menteri Kanan Pertahanan yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tentang SOP sempena dengan korban sempena Hari Raya Aidil Adha ini, dan semestinya banyak perkara ataupun perubahan yang telah pun berlaku, tidak seperti tahun-tahun yang sebelum ini kita melaksanakan ibadah korban, namun tetap perlu sama-sama kita menghayati bahawasanya satu syiar yang perlu kita sama-sama hayati dan juga kita laksanakan, iaitu ibadah korban. Dan semestinya yang bagi Ustaz panjang lebar kita akan berbicara tajuk ini pada hari ini, korban norma baru. Jadi untuk mukadimah saya serahkan kepada yang bagi Ustaz. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Terima kasih kepada Dayanas dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana pada pagi ini sedar tak sedar kita sudah berada pada 8 Zulhijjah. Besok 9 Zulhijjah kita mula takbir raya selepas daripada solat, disebut sebagai takbir muqayyad. Lepas solat subuh tu dah start takbir dah. Begitu ya selepas solat zuhur dan sebagainya. Dan lusa kita akan sambut insya-Allah sambut hari raya Korban, Aidul Adha, dipanggil raya haji ataupun dipanggil raya korban. Jadi mudah-mudahan kita diberi kesihatan yang baik untuk kita dapat sama-sama merayakan raya korban, yang mana ia merupakan sesuatu perkara yang dianugerahkan kepada kita untuk kita melaksanakan suatu ibadah yang diperintahkan kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tajuk kita pada pagi ini berkaitan dengan korban norma baharu. Dia sebenarnya korban adalah korbanlah. Norma baharu itu merujuk kepada situasi yang berlaku pada waktu ini, iaitu situasi wabak pandemik COVID-19 yang masih lagi belum berakhir, yang kita masih lagi berjihad memerangi COVID-19 ini. Moga-moga insya-Allah kita mendapat kemenangan dengan jayanya apabila semua melaksanakan SOP yang telah ditentukan dan juga dapat melakukan perkara-perkara yang kita kata yang telah ditetapkan kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dari sudut korban, bila kita sebut korban nama baru ni, korban tetap dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah solat kepada Allah Taala semata-mata kerana Allah dan laksanakanlah ibadah korban. Jadi dalam apa juga situasi, sama ada situasi dalam keadaan tenang atau situasi dalam keadaan wabak atau apa juga, ada ruang-ruang untuk kita laksanakan, maka hendaklah kita laksanakan. Kerana ia memberi satu pengajaran hikmah yang sangat-sangat besar. Sebab pelaksanaan ibadah korban itu, tuan-tuan, ia merupakan sesuatu yang melibatkan
penghayatan hikmah yang besar dalam kehidupan kita, iaitu semangat pengorbanan yang kita sanggup lakukan semata-mata mencari keridhaan Allah, sebagaimana kita lihat sejarah sirah yang berlaku. Sejarah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam yang dirakamkan oleh Allah dalam surah As-Saffat. Ara fil manam anni adhbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan kepada anaknya Ismail alaihissalam, ayah bermimpi mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu, apa pandangan kamu? Maka berkatalah Ismail alaihissalam, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapa kesayanganku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kau akan dapati aku ni di kalangan orang yang sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, penyerahan diri kepada Allah. Maka daripada situlah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail, yang Allah gantikan wa fadainahu bidzibhin azim, Allah gantikan tebus dengan satu sembelihan yang besar, iaitu kibash yang digantikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi apakah simboliknya daripada perkara tersebut? Ianya adalah merujuk kepada semangat pengorbanan, sanggup mengorbankan jiwa raga semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, apabila kita melaksanakan ibadah korban dalam suasana norma baharu ni, kita juga sanggup berkorban untuk mematuhi perkara-perkara yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh kerajaan, semata-mata untuk menjaga maslahah semua orang. Janganlah oleh kerana dia kata ini ibadat, dia kata korban ni satu ibadat, aku tak boleh buatlah macam mana pun. Tak boleh, kerana pengorbanan untuk mematuhi peraturan-peraturan itu juga satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita sebut korban norma baharu ni, korban tetap dilaksanakan dalam suasana kita melaksanakan korban pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Namun begitu dalam masa yang sama kita menjaga peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk maslahah semua orang, agar insya-Allah agar kita dapat mengatasi masalah pandemik COVID-19 itu dengan seberapa segera insya-Allah. Allahu akbar, satu mukadimah yang cukup baik daripada yang bagi Ustaz. Masya-Allah tabarakallah, SOP ataupun garis panduan yang telah pun dikeluarkan, mudah-mudahan kita dapat sama-sama patuhi. Dan masya-Allah tabarakallah, Ustaz telah pun bersama dengan kita soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya. Untuk soalan pertama ini Muhammad Cepa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, yang pertama, apakah maksud korban dan adakah ia sama dengan bersungguh-sungguh, yakni jihad? Dan yang kedua, adakah menyerahkan hati, tenaga, harta hanya untuk Allah sahaja? Adakah itu kehidupan sepanjang hayat yang Allah kehendaki? Dan yang ketiga, bagaimana sekiranya kita sanggup berkorban binatang tetapi tidak sanggup berkorban diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Sekian, semoga bermanfaat. 3 soalan di situ Ustaz. Baik, terima kasih. Kita dimulakan dengan 3 soalan sekaligus. Terkejut tengok 3 sekali. 3 sekali. Baik, yang pertama sekali tentang korban dan juga jihad, adakah perkara itu sama? Dia sebenarnya tidak sama, tetapi saling melengkapi di antara satu sama lain. Sebab korban itu berasal daripada perkataan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kita sebut qarib, dekat tu dia lah. Jadi qaraba, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita korban ni dalam konteks syarak ni menyembelih haiwan yang tertentu, iaitu yang terdiri daripada min bahimatil an'am, daripada haiwan ternakan unta, lembu, kambing, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bentuk ibadah kepada Allah pada hari-hari yang tertentu sahaja, iaitu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau hari ni nak sembelih buat korban, dia tak ada korban. Hari ni nak sembelih kita buat korban, siap-siap lah kan. Jadi sedekah makan. Jadi boleh makan macam tu je lah. Dia tak jadi korban. Jadi itu korban. Manakala jihad ni, usaha di jihad ni daripada perkataan al-ijtihad fil husul ala ma yuhibbuhu Allah min al-iman wal amal salih wal ijtihad fi daf'i ma yubghiduhu Allah min an-nifaq wal kufri wal isyan. Itu yang diterjemahkan oleh sebagian oleh para ulama, iaitu jihad ni makna usaha yang bersungguh-sungguh untuk mendapat kasih sayang, keredaan daripada Allah dengan iman, dengan amal saleh,
dan usaha yang bersungguh-sungguh untuk menghindarkan diri daripada perkara yang dimurkai oleh Allah, iaitu perkara nifaq, perkara kufur, perkara penerhakaan dan seumpamanya. Jadi bila kita sebut sebagai usaha bersungguh-sungguh ni, korban ni termasuk jihad juga. Jihad kita untuk apa? Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan, mengeluarkan sebahagian daripada harta kita untuk beli haiwan ternakan, untuk disembelih dan sebagainya. Satu. Yang keduanya, soalan tadi dia kata, apakah hidup kita ni memang untuk berkorban kerana Allah? Ya. Memang hidup kita ni, kalau kita lihat kepada surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberi matlamat dalam kehidupan kita. Iaitu kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu memperhambakan diri kepadaku, kata Allah. Jadi maknanya apa-apa kehidupan kita ni mesti relate lillahi ta'ala, kerana Allah. Hatta hubungan kita dengan manusia pun kerana Allah. Kita sayang sahabat kita, kita sebutkan dia uhibbuka fillah. Aku sayang kepada kamu kerana Allah. Jadi kita bersikap ihsan terhadap haiwan. Dalam penyembelihan ni kena ada sikap ihsan. Kena ada sikap rahmat terhadap haiwan pun kerana Allah. Jadi hidup kita seumpama itu. Kerana apa? Kerana kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya. Maka hendaklah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan sebaik mungkin. Dan yang ketiga soalan tadi ialah, kalau kita sanggup berkorban nak sembelih haiwan, bagaimana pengorbanan kita kepada perkara yang lainnya? Ini satu perkara yang baik juga ditimbulkan. Kalau kita sanggup beli seekor lembu, seekor unta lah kita kata, bukan seekor lembu lah. Mahal kan? sikit. Mahal sikit. Seekor unta sembelih kan? Bagaimana kalau yang tu kita sanggup untuk sembelih, adakah sekadar sembelihan saja? Sekadar itu habis begitu. Betul. Bagaimana pengorbanan kita untuk melaksanakan perintah Allah yang lain? Solat kita bagaimana? Kita sanggup berkorban tak untuk tunaikan solat? Aurat kita bagaimana? Sanggup berkorban tak untuk jaga aurat kita? Perkataan kita, perkataan yang kadang-kadang umpatan lah, apa-apa benda-benda yang haram kita lakukan, sanggup tak kita korban untuk meninggalkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah ni? Maka dengan sebab itu, semangat pengorbanan itu bukan sekadar kepada penyembelihan, tetapi bagaimana kita nak berkorban untuk memastikan kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik mungkin. Sebagaimana penutup, sebagaimana jawapan tadi kan, iaitu ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam nak meninggalkan Hajar, isterinya, dan juga Nabi Ismail di tengah padang pasir biwadin gharizi zar'in, waktu itu di Mekah yang lembah, yang tidak ada sebarang tumbuhan, tandus, tak ada apa. Tiba-tiba nak tinggal macam tu je. Tapi kita tengok semangat pengorbanan. Bila mana Hajar bertanya pada Nabi Ibrahim, Allah amaraka bihadza? Apakah Allah memerintahkan kamu membuat macam ni? Tinggal kami dua beranak kat sini ni? Adakah ini perintah Allah? Maka bila mana Nabi Ibrahim menyatakan, ya, ini perintah Allah, apa jawab Hajar? Dia kata, idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau ini perintah Allah, tidak aku akor. Sebab apa? Allah tidak akan mensia-siakan kami. Semangat pengorbanan yang sangat tinggi. Dalam keadaan kita mengorbankan binatang sembelihan, juga kita usahakan untuk kita sembelih nafsu jahat kita, Ustaz. Itulah antara perkara yang perlu sama-sama kita hayati dan muhasabah. Dan semestinya banyak yang akan kita bicarakan lagi, Ustaz. Tapi sebelum itu kita nak berehat seketika. Saudara, terus mematuhi SOP sepanjang tempoh PKPP ini. Dan biasakan kehidupan normal baharu, dakwah Tayla Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik pada pagi ini, korban norma baharu. Banyak perkara yang perlu kita patuhi untuk kita menangani dan juga kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama memutuskan rantaian COVID-19, insya-Allah. Dan masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman, dan telah pun beberapa soalan kita jawab sebentar tadi, dan kita nak raikan lagi, Ustaz, soalan yang berikutnya menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya untuk korban norma baharu ini. Sal Rasid Cik Ci di Facebook, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi.
mana yang lebih afdal? Melakukan ibadah korban norma baharu di tempat sendiri atau memilih untuk ibadah penyembelihan korban dilakukan di luar negara? Itu yang pertama. Dan yang keduanya, apakah diperbolehkan ibadah korban dicampurkan sekali dengan akikah? Bagaimana cara agihan daging antara korban dan akikah? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Dua soalan sahabat kita bertanya. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Yang pertama, mana lebih afdal untuk melaksanakan ibadah korban di tempat sendiri ataupun di luar negara. Jadi kalau kita melihat kepada pandangan para ulama, termasuk dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali dan juga mazhab Maliki, menyatakan bahawa lebih afdal untuk melaksanakan ibadah korban di tempat kita sendiri. Itu yang pertama. Dan jadi dari segi afdalnya memang mesti ataupun hendaklah kita melaksanakan di tempat kita. Namun begitu, keharusan untuk melakukan ibadah korban di tempat-tempat yang lain, hatta di luar negara, sekiranya keadaan memerlukan untuk melaksanakan perkara tersebut. Apa beza dia, tuan-tuan? Sebab bila buat tempat sendiri ni, paling tidak kadang-kadang kita dapat laksana sendiri. Itu yang pertama. Kalau mampulah sembelih sendiri kan. Yang keduanya, kalau tak mampu sembelih sendiri, kita dapat menyaksikan pelaksanaan ibadah korban tersebut. Dan yang ketiganya, tempat kita tidak diabaikan. Setiap tempat tu ada dia punya keperluan yang tertentu. Tetapi apabila tempat kita sudah settle, insya-Allah, maka bolehlah dipindahkan ke tempat lain yang memerlukan. Itu yang pertama. Yang keduanya, boleh campur sekali tak kekah. Satu lembu tu kita kata 3 bahagian korban, 4 bahagian kekah. Contohnya, boleh ke tak boleh? Dalam mazhab Syafi'i menyatakan boleh. Boleh. Dalam satu lembu itu 7 bahagian, sebahagian daripadanya kekah, sebahagian daripadanya lembu. Korban. Memang lembu kan. Memang lembu kan. Jadi boleh. Namun begitu lebih afdal sekiranya kita asingkan. Lebih afdal. Maknanya yang korbanlah. Yang kekah lah. Apatah lagi beza korban kekah ni, iaitu kekah ni dia boleh berlaksanakan sepanjang tahun. Dia tak ada hari tertentu, boleh buat bila-bila masa. Tetapi korban ni dia ada hari yang tertentu saja. Dia 4 hari ni je, hari raya Aidil Adha, ia panggil Yaumun Nahar, dan juga hari Tasyrik. Itu saja, yang lain tak boleh dah. So kita fokuskan kepada korban lah kalau bolehnya kan. Kemudian apa beza pengagihan daging korban dan akikah? Memang juga ada satu perbezaan. Kerana daging korban ni disunat untuk diberi secara mentah, didistributekan, diagihkan kepada mereka yang berhak menerimanya secara mentah, bagi daging mentah. Tetapi berbeza dengan akikah. Akikah ni sunat buat kenduri, masak-masak, buat masak manis sikit sempena. Sebab akikah dia berkaitan kelahiran bayi kan. Tanda kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat rezeki yang Allah kurniakan dengan kelahiran anak. Maka hendaklah buat kenduri, kita buat jamuan lah, masak-masak manis-manis sikit apa semua, dan jamu orang makan. Itu berbezalah dari sudut pengagihan daging korban dan juga akikah. Dan juga sedikit Ustaz tentang pengagihan daging korban antara mereka-mereka yang layak menerima daging korban, termasuklah kepada yang Islam dan juga bukan Islam, sedikit boleh Ustaz. Baik, tentang penerimaan daging korban kepada orang Islam dan bukan Islam. Memang perkara ini menjadi khilaf di kalangan ulama. Ada sebagian ulama menyatakan tak boleh. Dan kita yang korban ni, oleh kerana korban ini merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia hanya kepada orang Islam sahaja. Namun begitu, ada juga yang menyatakan, contoh Al-Imam Munawi menyatakan ianya diharuskan, boleh bagi kepada orang bukan Islam, terutama mereka yang menjadi jiran kita ataupun sahabat kita. Kerana boleh mendekatkan mereka kepada Islam kan, bila mana kita bagi kepada mereka. Maka dengan sebab itu para ulama mengambil satu kesimpulan, terutama kita dalam masyarakat majmuk ni kan, iaitu pertama kita utamakan dulu orang Islam. Yang kedua barulah kita boleh bagi kepada orang bukan Islam.
apabila mereka itu yang hampir dengan kita, makna jiran kita, sahabat kita, yang dengan pemberian kita itu insya-Allah mungkin menjinakkan mereka kepada Islam. Allah Akbar. Saya tanya ni sebab terkadang ada juga sahabat-sahabat dia kata ada yang mu'allaf baru memeluk Islam dalam keadaan yang bila dia kembali kepada fitrah masih lagi ada ahli keluarga yang masih lagi belum memeluk Islam. Jadi mungkin tidak ada masalah menggunakan pandangan tersebut. Lepas tu kita sebut khilaf tadi, dan kita lihat kepada situasi macam ni sudah tentulah nak tarik keluarga dia masuk Islam kan. Nak menjinakkan hati mereka lagi-lagilah satu keperluan untuk dia bagi kepada keluarganya sendiri. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat WhatsApp kita yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz Dr. Suki dan Da'i Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, apakah hukum ke atas umat Islam mengerjakan ibadah korban ini? Ada yang mengatakan sunat buat sekali seumur hidup dan ada juga yang menyebutkan buatlah setiap tahun. Tolong saya atas kekeliruan ini Ustaz, biar tahu jangan keliru. Wan Hamimah dari Maran yang bertanya Ustaz. Minta tolong Ustaz ni. Minta tolong penjelasan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan, iaitu korban ni nak buat tiap-tiap tahun ke sekali. Yang disebut sunat sekali semua hidup itu merujuk kepada orang yang dia tidak berkemampuan sebenarnya, tapi usahalah juga untuk buat korban. Dia sekurang-kurangnya sekali semua hidup pun boleh juga buat, itu maksudnya. Tetapi dari sunat korban ni memang sunat tiap-tiap tahun bagi mereka yang berkemampuan. Tahun ni kita mampu, kita buat. Tahun lepas kita mampu, kita buat. Tahun depan kita mampu, kita buat. Sebab apa? Sebab korban dituntut kepada orang yang ada istita'ah. Ada istita'ah ni maknanya ada kemampuan. Jadi bila ada kemampuan, maka dituntut kepada kita untuk melaksanakan ibadah korban. Ada orang kadang dia katalah, tahun lepas buat dah, takkan tahun ni nak buat lagi. Biasa saya jawab macam ni. Dek Ana saya jawab macam ni. Kalau dia kata tahun lepas buat dah, tahun ni sebab nak buat lagi. Saya kata kat dia gini, semalam dah makan nasi, hari ni nak makan nasi tak? Tak payah makan. Tak payah makan. Cukuplah. Kan dia buat alasan begitu. Jadi sebenarnya tahun lepas kamu buat sebab apa? Sebab kamu mampu. Tahun ni kamu mampu tak? Mampu buat lagi. Maka dengan sebab itu disunatkan pada setiap tahun untuk kita melaksanakan ibadah korban. Saya teringat bila mana di kampung-kampung ada juga mereka-mereka yang Masya-Allah, tabarakallah, ibu-ibu kita, tuan-tuan haji, puan haji yang setiap kali bila mana lagi setahun nak masuk ibadah korban, mereka dah buat tabung khas untuk ibadah korban. Walaupun kajiannya menoreh getah, sawah padi dan sebagainya. Tadi ini satu, kita kata istita'ah. Dia buat juga bagi diri dia mampu untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi mudah-mudahan semuanya antara kita yang mengorbankan harta ini mudah-mudahan diberikan kekuatan dan digantikan dengan yang lebih baik insya-Allah, iaitulah syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya, Melur Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi amin insya-Allah. Yang pertama soalannya Ustaz, apakah yang dikatakan korban wajib dan juga korban nazar? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah hukumnya melaksanakan ibadah korban? Ustaz dah jawab tadi, mohon pencerahan. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Dari Melur Ismail yang bertanya di Facebook. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Memang persoalan itu berkaitan dengan hukum melaksanakan korban wajib ataupun bagaimana. Sebenarnya hukum melaksanakan korban itu sendiri khilaf di kalangan ulama, iaitu mazhab Hanafi menyatakan wajib. Mazhab Hanafi menyatakan wajib bagi mereka yang berkemampuan. Tetapi jumhurul ulama termasuk mazhab kita, mazhab Syafi'i, menyatakan sunat. Sunat bagi mereka yang berkemampuan untuk melaksanakan ibadah korban. Dalilnya ialah apa? Antaranya ialah Nabi SAW menyatakan, idza ra'aitum hilala dzal hijjah wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sya'rihi wa afarihi atau kama qala, iaitu bila mana kamu nampak anak bulan Zulhijjah, masuk satu Zulhijjah, dan di antara kamu ada yang nak melaksanakan korban, mana ada pilihan dekat situ. Di situ menunjukkan bahawa dia tidak wajib, tetapi dia ada pilihan. Siapa yang nak laksanakan korban, maka hendaklah dia menahan diri daripada memotong kuku dan bulu di badannya. Jadi daripada hadis itu juga menunjukkan bahawa antara dalil menyatakan bahawa sunat, hukum asal adalah sunat, bahkan sunnah muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Bagaimana boleh jadi wajib? Korban ini jadi wajib, dia ada dua sebab. Kita boleh buka dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab Imam Syafi'i juga menyatakan, iaitu yang pertamanya ialah nazar lah. Bila mana seorang itu bernazar, maknanya dia mewajibkan perkara sunat.
Asal sunat jadi wajib lah sebab dia bernazar. Kalaulah dia kata aku dapat kerja di suasana yang COVID ni kan, dia minta kerja kan, dia kena buang kerja, minta kerja, kalau aku dapat kerja aku nak buat korban, dia kata. Wallahi kata wajib. Wajib kat atas aku untuk buat korban. So dia bernazar. Maka jadi wajib. Yang keduanya, kalau dia menyatakan haiwan, dia menunjukkan kepada haiwan milik dia untuk dijadikan korban. Contohnya dia ada bela kambing lah. Dia ada pelihara kambing. Satu hari itu sebelum musim korban ni dia pergi tengok satu kambing besar. Kambing bull daripada Australia. Dia tengok, mahal ni. Nampak besar elok sebab nak korban ni biar korban yang terbaik. Dia pun tunjuk, ni kambing ni korban aku tahun ni. Jadi bila mana dia menyatakan sedemikian, maka jadi wajib. Tapi dengan syarat kambing yang ditunjuk tu kambing dia, bukan tunjuk kambing orang. Dia pergi kandang orang, pergi tunjuk tu tak edit sebab bukan milik dia. Ni kambing milik dia yang dia sudah miliki. Contohnya, maka jadi wajib. Apa implikasi wajib? Implikasi wajib ni sebab dia ada beza dia. Korban sunat dan korban wajib. Iaitu korban sunat, peserta korban tu, orang melaksanakan korban, dia boleh mengambil sedikit daripada bahan korban untuk dia makan dan juga family dia, ahli keluarga dia. Tetapi kalau korban wajib, dia dan tanggungan dia tak boleh ambil sedikit pun daripada bahagian korban itu. Sebenarnya semua nak kena disedekahkan. Dia tak boleh ambil. Dia tak boleh makan. Itu sedikit perbezaan dari sudut korban wajib dan juga korban sunat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ada dua soalan pada ini saya tanya. Ya. Yang pertama soalan saya tanya, apakah hikmah dan fadilat bagi seseorang yang melakukan korban? Yang kedua, apa hukumnya jika seseorang melanggar perkara-perkara yang dilarang oleh syarak bagi orang yang hendak mengerjakan ibadah korban? Itu dua soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail Maisa dari Sungai Buloh yang bertanya tentang hikmah pelaksanaan korban dan juga hukum bagi mereka yang mungkin melanggar perkara dia makruh, mungkin asalnya hukumnya seperti memotong kuku, membuang bulu dan sebagainya. Sikit Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Ismail atas persoalan yang dikemukakan. Yang pertama, apa fadilat, apa hikmah pengorbanan? Dia sebenarnya pelaksanaan ibadah korban ni dalam hadis Nabi SAW sering diwar-warkan, dibincangkan di mana-mana sahaja, iaitu tidak ada amalan yang lebih baik pada hari korban melainkan dengan menyembelih korban. Jadi maknanya itu merupakan amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping di situ nak mendidik diri kita, antara hikmahnya nak mendidik diri kita supaya ada semangat melaksanakan pengorbanan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segenap kehidupan kita. Kemudian dalam konteks bagaimana dia melakukan larangan-larangan, dia sebenarnya banyak juga yang kontak saya sebelum ini, yang refer, yang WhatsApp lah, yang telefon. Dia tanya, Ustaz, saya ni dah buat korban, dah masuk bahagian dah. Tapi baru ni terlupa pergi potong kuku. Jadi macam mana korban saya sah ataupun tidak, Ustaz? Dia jadi kelang kabut sekarang ni. Kan? Dia sebenarnya kita sebut hadis yang saya sebut tadi ni kan, falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi atau kama qal, iaitu bila mana dia nak buat korban, hendaklah dia menahan diri daripada memotong kuku dan bulu. Itu adalah perkara sunat, bukan perkara wajib. Jadi maknanya bila sunat kita buat dapat pahala, tapi kawan ni dipotong. Maka apakah menyebabkan korbannya tidak sah? Tidak. Korbannya tetap sah, tidak ada masalah. Cuma dia tak dapatlah pahala sunat itu. Itu saja. Jadi jangan risau, jangan bimbang. Cuma kita sebut bahawa Nabi dah bagi tahu pada kita, boleh kita jaga. Kan? Sehinggalah sembelihan korban dilaksanakan, barulah kita potong kuku, barulah kita potong rambut dan sebagainya lah, kan, yang nak potong kan. Tetapi kalau kita buat juga dalam tempoh itu, tidak ada masalah. Cuma makruh saja, dia tak sampai tahap haram, tak sampai tahap yang kata menyebabkan korban tidak sah. Tidak, korban tetap sah, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab persoalan Tuan Haji yang bertanya melalui panggilan telefon sebelah tadi. Dan semestinya Ustaz, banyak lagi perkara yang akan kita kongsikan, yang akan kita bincangkan, soalan-soalan yang kita akan ambil. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Saudara, biasakan kehidupan norma baru dakwah. Tanya Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru sama ada yang menonton kami menerusi TV3 maupun TV9. Terus menonton sehingga ke hujung rancangan untuk tajuk yang cukup menarik pada pagi ini, iaitu Korban Norma Baharu. Kita bersama yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman, dan soalan yang telah pun beberapa soalan kita jawab dan kita huraikan sebentar tadi. Dan bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp. Hantarkan di 011-1233-6480 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan baiklah Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya untuk Korban Norma Baharu ini, yang bertanya di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Da'i serta semua kru produksi Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapakah haiwan yang berkaki empat sahaja yang boleh untuk dibuat ibadah korban? Dan bolehkah Ustaz jelaskan jenis-jenis haiwan yang boleh dibuat ibadah korban? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Kak Sabah dari Kundasang, Sabah yang bertanya Ustaz. Biasa di Sabah ni meriah Ustaz. Haiwannya siap-siap belaka, cuaca sejuk. Orang kata mini New Zealand. Lebih kurang itulah Ustaz. Sikit Ustaz. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada yang bertanya soalan. Dia sebenarnya kalau kita lihat kepada pensyariatan penyembelihan korban ini min bahimatil an'am. Al-an'am itu merujuk kepada, kalau terjemahannya disebut haiwan ternakan. Ini yang banyak orang confuse, orang keliru. Bila sebut haiwan ternakan ni dalam masyarakat kita, bila sebut haiwan ternakan ni apa-apa yang diternak lah. Ayam yang diternak, itik diternak kan. Dia korban dia tak masuk sebenarnya. Sebab itu dikaitkan lagi, diikatkan lagi dengan haiwan yang berkaki empat. Betul. Haiwan yang berkaki empat. Haiwan kaki empat ni banyak juga. Betul. Kan kita ternak rusa kan. Betul. Kita ternak kuda kan contohnya. Pelanduk. Semua sekali. Empat kaki itu apakah dia termasuk dalam haiwan korban? Dia tidak termasuk. Maka dengan sebab itu bila disebut al-an'am itu dia merujuk kepada 3 spesies sahaja. 3 spesies. Yang pertamanya unta. Yang pertama unta, yang keduanya lembu, termasuk kerbau lah, dua beradik itu lembu dengan kerbau kan, dan yang tiganya kambing, termasuk laki bash dan juga biri-biri. Jadi ini 3 spesies ini sahaja yang disebut sebagai al-an'am yang disyariatkan dalam pelaksanaan ibadah korban. Adapun yang lain tidak. Termasuklah ayam itik tak termasuk. Allah. Ada satu spesies kambing, Ustaz. Dia kambing bukit tapi dia liar begitu. Kalau diternak pun tetap tak boleh sebab dia liar Ustaz. Ya, dia haiwan ternakan, tapi kalau dia masih lagi kambing, biasanya kambing itu bergantung pada kehidupan dia, duduk di gurun, dia di kambing gurun. Tapi kalau kita tangkap dia mana dia jadi dia boleh belau macam biasa. Kambing bandar. Kambing bandar. Kambing bandar. Insya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya di Facebook. Rahizah bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Apakah agihan daging korban boleh diberikan kepada jiran atau sahabat-sahabat yang berkemampuan dari sudut keuangannya? Terima kasih. Kak Zah dari Cenur, Pahang bertanya Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan, iaitu dari sudut pembahagian daging korban. Sebenarnya dia dibincangkan oleh para ulama dengan panjang lebar. Kita lihat kesimpulannya, seeloknya daging korban yang sunat itu dibahagi tiga, iaitu 1/3 untuk kita makan sikit. Sebagai orang yang melaksanakan korban ni, kita ambil berkat, kita makan paling banyak 1/3 lah. Yang kedua, 1/3 yang kedua kita bagi kepada fakir miskin, dan ini yang paling utama sebenarnya. Kita bagi pada fakir miskin untuk mereka merasai nikmat daging korban tersebut. Dan 1/3 yang seterusnya adalah diberikan kepada sahabat handai, jiran tetangga, walaupun kaya, walaupun mampu dari sudut kewangan, sebab kita bagi itu dalam konteks sebagai hadiah kepada mereka. Sebab bagi hadiah ni dia tak kira kaya miskin. Betul. Kaya pun kita boleh bagi hadiah kan. Maka dengan sebab itu dia macam persoalan tadi, boleh tak bagi pada jiran dia kaya, kewangan dia pun okey, tidak ada masalah, kita boleh bagi kepada jiran tetangga. Tetapi
sewajarnya jiran tetangga yang kaya itu dia turut berkorban sebab dia berkemampuan. Jadi itu pembahagian daging korban. Cuma ada juga yang bertanya kepada saya selain daripada itulah, ada orang yang refer sebelum ni, dia kata, Ustaz, saya nak beli nak sembelih seekor lembu untuk korban. Tapi saya ingat saya dah buat kenduri kahwin anak saya lah. Untuk seekor lembu tu kan. Jadi maknanya apa nilai pengorbanannya? Jadi dia ambil manfaat untuk diri dia sendiri. Jadi dia tak namakan sebagai satu ibadah korban. Ibadah korban ni dia ambil sikit saja, paling banyak dia ambil 1/3. Paling banyak lah. Kau nak bagi semua pun terpakai orang, tapi dia nak ambil sikit kan, sebagai keberkatan korban. Dia ambil paling banyak 1/3. 1/3 lagi dia bagi pada fakir miskin, nak bagi lebih pun tak apa. Kan? Jadi 1/3 lagi lah bagi pada sahabat handai jiran tetangga. Itu dia. Kalau nak makan semua lebih baik beli baru Ustaz. Kita standby siap kan. Jangan kita campur aduk dengan korban tu Ustaz. Masya-Allah tabarakallah, banyak jual di pasar malam pun banyak daging Ustaz kita boleh beli, dan untuk memenuhi syariat, tuntutan syariat tu Ustaz. Baik. Dan berikutnya yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan lagi soalan sahabat kita yang bertanya juga menerusi Facebook. Helmi HS yang bertanya, "Salam Ustaz, dai dan kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kedudukan atau hukum jika haiwan korban itu diberikan atau dihadiahkan oleh penderma bukan Islam? Apakah yang perlu karya di kawasan berkenaan lakukan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair." Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Ada lembu ni orang bukan Islam bagi pada kita, bagi kepada masjid, bagi kepada surau kan. Jadi bila mana orang bukan Islam, dia tak boleh melaksanakan korban. Syarat korban ni mesti Islam. Yang pertama, dia Islam pun nak buat korban apa kan. Maka dia bagi lembu pada kita. Dia bagi lembu kepada kita, bagi pihak masjid, bagi pihak surau. Maka lembu itu sudah menjadi milik pihak masjid atau pihak surau. Dia hadiah kat kita. Dia hadiah kita kan. So, jadi hak kita lah. Bukan hak dia lagi dah. Jadi bila jadi hak kita, terpulang kepada kita lah nak buat apa. Sama ada nak sembelih buat kenduri makan kan, boleh juga kan. Kita tak tertakluk kepada dia. Dia kata nak buat korban, dia tak boleh buat korban. Jadi bila dibagi kepada kita sebagai satu hadiah, terpulang kepada ahli jawatan kuasa surau tersebut. Sama ada dia nak jamu makan ke semasa proses pelaksanaan kita kata korban tu, nak buat kenduri, dia nak ambil lembu tu, tidak ada masalah. Ataupun dia nak buka kepada korban pun boleh juga untuk dia ambil manfaat, ambil beberapa bahagian, beberapa ruang ataupun bagi kepada siapa yang nak buat laksanakan korban untuk ambil bahagian pun boleh. So terpulanglah kepada pihak yang menerimanya sebab kerana sudah menjadi hak mereka. Betul. Kalau kita hidup bermasyarakat dalam keadaan suasana berbilang kaum ni, kalau tak ambil ni dia macam kecil hati kawan Ustaz. Jiran kita hidup dalam keadaan berbilang kaum ni. Jadi mudah-mudahan kita dapat sama-sama hayati. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan, tapi sebelum tu kita nak raikan pemanggil yang telah pun berada di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Sini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Doktor ya. Dalam kita membuat korban ni Doktor ya, di dalam norma baru ini, ada yang mengatakan ya Doktor ya, apabila kita masuk untuk melakukan korban bahagian kita lah, contohnya lah ya, kalau seekor lembu tu katanya 7 bahagian ya Doktor ya. Jadi apabila kita nak buat penyembelihan dalam norma baru ni, apakah dibenarkan, boleh ke kita melihat benda dan lembu korban itu masa dilakukan pengorbanan itu, kena lihat ke bagaimana ke Doktor, untuk kita lebih afdal ke bagaimana, ataupun kita tak payah pergi ke langsung tengok ataupun bagaimana Doktor. Yang keduanya daging korban ni Doktor, ada setengah pendapat yang mengatakan daging yang individu yang masuk untuk korban itu tidak boleh menerima daging itu Doktor. Ada setengah mengatakan boleh. Jadi bagaimana Doktor keadaan daging korban bagi orang yang berkorban itu? Apakah dia berhak untuk mengambil daging itu sama Doktor? Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan daripada sahabat kita Tuan Haji Omar bin Majid bertanya tentang hukum melihat binatang yang ingin dikorbankan itu. Melihat ni dalam keadaan dua konteks mungkin seingat saya, yang tu ketika disembelih dan juga sebelum nak disembelih tu, tengok pilih yang mana satu. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentang bagaimana yang disebutkan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, binatang korban itu dalam keadaan kita tidak boleh mengambil bahagian yang dikorbankan. Sedikit daripada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid atas persoalan yang dikemukakan. Yang pertama, dari sudut melihat
haiwan korban dalam keadaan norma baharu disebut tadi. Kita lihat kepada kemampuan sebenarnya. Sebab pada hari ini dihadkan untuk seekor lembu 20 orang. Kalau tak silap saya lah. Satu peraturan yang diberikan, seekor lembu 20 orang saja yang boleh uruskan. Mungkin termasuk yang melihat lah dan yang melaksanakan. Jadi kalau kita berpeluang, maka kita ambil peluang tersebut untuk melihat. Sebab apa? Berdasarkan kepada hadis iaitu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi SAW menyatakan kepada puteri baginda itu Fatimah, iaitu qumi ila udhiyatik fashhadiha fa innahu bi awwali qatratin min damiha yughfal laki ma salaf min dhunubik. Iaitu Nabi SAW menyatakan kepada Fatimah, kamu pergi tengok kepada haiwan sembelihan korban kamu. Jadi Nabi sebut kepada Fatimah untuk melihat sendiri pelaksanaan ibadah korbannya yang disembelih oleh orang lain lah, kerana awal-awal darah, titik darah yang jatuh daripada binatang korban itu akan diampunkan dosa kamu yang telah lalu. Lalu Fatimah bertanya, apakah pengampunan ini hadza lana ahlul bait khassa am lil muslimin amma? Apakah ini khusus kepada kita, ahli keluarga Nabi sahaja ataupun kepada orang Islam seluruhnya? Maka Nabi kata bahkan untuk kita dan untuk semua orang Islam. Maka dengan sebab itu disunatkan kalau berkemampuan, kalau berpeluang, sebab disebut norma baharu tadi ada SOP yang tertentu. Kalau berpeluang kita lihatlah, insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat pahala melihatnya. Kalau boleh lagi sembelih sendiri. Itu kalau lagi boleh. Lagi perkara sunat kan. Kalau mampu. Dan tak usah pun nak sembelih kan, kena ikutlah kursus sembelihan, boleh buatlah. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, boleh atau tak boleh ni peserta korban, orang berkorban untuk mengambil daging korban untuk dirinya. Dilihat korban itu korban apa. Kita sebut tadi ada dua korban, satu korban wajib, satu korban sunat. Kalau korban wajib, yang contoh korban nazar, maka peserta korban tak boleh ambil. Tak boleh, dia kena bagi semua kat orang. Tetapi kalau korban sunat, korban biasalah, korban sunat lah, yang sunat muakkad itu, maka dia boleh ambil, kita sebutlah tadi 1/3. Dia boleh ambil untuk dirinya dan keluarganya untuk dia merasai nikmat daging korban tersebut. Mudah-mudahan terjawab soalan Tuan Haji Omar Abdul Majid yang bertanya. Dan sedikit Ustaz, untuk memberikan upah dengan daging korban itu kepada penyembelih, apakah diperbolehkan Ustaz? Baik, jawapannya tidak boleh memberi upah daripada bahagian daging korban ataupun mana-mana bahagian korban dijadikan upah, dijadikan jual beli dan sebagainya, tidak boleh. Bahkan kata Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit korbannya sekalipun, tidak ada korban baginya. Begitu juga dalam hadis yang sahih disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menyatakan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Ali untuk menyembelih haiwan korban seekor unta, maka pada ketika itu Nabi berpesan jangan memberi sebarang upah kepada penyembelih. Lalu Sayyidina Ali menyatakan kami menghimpunkan daripada sumber yang lain untuk diberikan upah kepada penyembelih. Maka di situ menunjukkan kepada kita bahawa memberi upah daripada mana-mana bahagian korban. Contohnya hari ni sembelih korban, ni kepala ni kena bagi kat penyembelih. Kepala lembu ni. Dia siap-siap lah memang. Sebab apa? Sebab dia lah, dia sembelih kena bagi kat dia lah. Maka itu nampak seolah sebagai upah. Maka tidak dibenarkan. Bahkan dia menafikan korban itu sendiri. Kalau nak bagi upah juga boleh. Tapi bukan daripada daging korban. Bukan daripada bahagian korban. Maknanya tahun ni mana-mana penyembelih, kita menghargai orang menyembelih dalam suasana norma baharu ni akan diberi myvi sebuah. Allah. Saya setuju tak? Semua pakat nak jadi penyembelih kan. Jadi nak cerita kau nak bagi duit, contohnya bagi duit kepada penyembelih korban, silakan, tidak ada masalah. Boleh bagi sebagai upah, tetapi tidak boleh bagi daging korban itu sebagai upah. Tetapi kalau dia ahli qaryah kita, dia pun juga dapat daging macam orang lain juga. Jangan sampai oleh kerana dia penyembelih langsung dia tak dapat apa kan. Sedangkan dia pun jiran kita juga kan. Maka dia berhak dapat daging macam orang lain. Cuma tak berhak mendapat tambahan sebagai upah. Allahu akbar. Jangan kita sebagai yang mengorbankan binatang tu kita kata ini untuk hang sebagai tukang sembelih hari ni nah daging tu, tak boleh Ustaz. Kalau bagi duit tu selahnya Ustaz kata dia bagi kereta Ustaz. Allah akbar, terkejut tersedak kita ni yang menonton di rumah pada pagi ni Ustaz. Dan berikutnya kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang juga bertanya menerusi Facebook. Al-Ali bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memandangkan ibadat korban semasa PKPP ini agak terhad,
bolehkah ditangguhkan ke tahun hadapan? Mohon pencerahan Ustaz agar tahu dan tidak keliru. Terima kasih. Oh, tangguh Ustaz. Allah. Baik, terima kasih atas persoalan dikemukakan. Dia korban ni, walaupun dalam keadaan apa sekalipun, kita kena laksanakan perkara ini. Sebab dia merupakan satu syiar. Cumanya mungkin sikit banyak saja diletakkan syarat 10 ekor lembu contohnya. Maka kalau kita berkemampuan, maka kita laksanakan. Tempat kita dah penuh, tempat lain ada lagi. Orang yang nak melaksanakan ibadah dia akan mencari-cari kat mana yang dia boleh buat, maka dia akan buat. Tahun depan lah, sebab kita pun tak tahu kita boleh hidup tahun depan. Kita tak pasti. Jadi kalau ada kemampuan tahun ni, ada ruang untuk kita laksanakan, kita laksanakan. Kecuali kalau tidak ada ruang, itu tak apalah. Tahun depan lah kita buat kan. Keazaman tu kena ada lah. Tapi ada ruang, kita buat. Begitu. Allahu Akbar. Ruang yang ada ini, saya mengajak kepada diri saya dan juga para penonton, mari kita sama-sama raikan. Yang bagi Ustaz kita tanya soalan sekadar untuk memberikan pencerahan kepada kita Ustaz. Ustaz jangan marah Ustaz, banyak soalan yang datang kepada kita pada hari ini Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Dan semestinya terima kasih juga kita ucapkan kepada para penonton yang tidak putus-putus menghantarkan sokongan dan juga soalan kepada kita. Dan ada juga yang bertanya lagi Ustaz di Facebook. Yang berikutnya soalan kita raikan untuk korban rumah baharu ini. Aizul Amir bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, yang pertama, bolehkah melakukan korban di kawasan halaman rumah untuk mengelak dari perkumpulan orang ramai? Itu yang pertama. Dan yang kedua, adakah ibadah korban hanya tertumpu di masjid semata-mata? Bagaimana pula di padang dan tanah yang rata? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran jazilan, Zul dari Kuala Kerai, Kelantan. Dan soalan ni saya rasa juga berkait rapat dengan SOP yang telah pun dikeluarkan untuk garis panduan ibadah korban pada tahun ini. Sedikit pada Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Zul yang bertanya. Boleh tak buat korban di rumah? Boleh. Tidak ada apa masalah. Sebab dia kata nak mengelakkan perkumpulan ramai kan. Dan kalau boleh, setiap rumah tu ada seekor kambing. Kan? Setiap rumah tu ada seekor kambing. Satu rumah satu kambing. Satu rumah satu kambing. Dia sembelih sendiri pula. Ketua keluarga sembelih sendiri. Kalau ketua keluarga tak mampu sembelih, suruh isteri dia sembelih. Orang perempuan boleh sembelih kan? Kena pula jenis takut darah kan. Jadi boleh. Tidak ada masalah tambah-tambah, tapi mereka anak beranak je lah buat. Nak apa kita kata, nak lapah dan sebagainya. Kalau mampu, itu yang terbaik. Sebab tu setengah-setengah negara, sebagai contohnya, saya pernah pergi waktu musim korban ke Bangladesh. Bangladesh ni mereka memang semangat korban itu sangat-sangat tinggi, terutama mereka daripada mazhab Hanafi. Memang boleh dikatakan setiap rumah tu ada ditambak seekor kambing. Bagi mereka yang mampu lah, yang tak mampu tak adalah. Tapi yang mampu ni setidak-tidaknya satu rumah tu dia letak di belakang rumah dia seekor kambing. Untuk siap dah. Untuk disembelih, dikorbankan. So tidak ada masalah sebenarnya. Tambah-tambah lagi kalau nak menepati SOP supaya tidak ada perkumpulan yang ramai itu. Yang keduanya dari sudut mengapa bertumpu di masjid. Dia sebenarnya tempat mana nak buat laksanakan korban tidak ada masalah. Tambah sekarang ni dengan norma baharu ni dimestikan dibuat di tempat pusat penyembelihan yang diiktiraf. Sebab nak jaga ni SOP dia kan. Nak jaga garis panduan dia. Dan pada waktu-waktu biasa, kadang-kadang kita buat dekat dengan masjid. Bukan dalam masjid, tepi masjid. Dalam masjid. Cerita lain. Sebab itu ada ruang yang kita kata sesuai untuk dilaksanakan. Mana-mana tempat ada size dia sebagainya. Kan? Jadi sebenarnya persoalannya nak buat kat mana itu terpulang, tak ada masalah. Kita boleh ambil mana-mana tempat untuk kita laksanakan. Tapi biasanya buat berhampiran dengan masjid kalau sebelum-sebelum ini, kerana di situlah tempat orang datang solat, orang terus laksanakan korban begitu. Cuma tahun ini kena ikut SOP-nya pada tempat-tempat yang sudah ditetapkan, dan tempat itu mesti mendapat kebenaran terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah korban. Dan korban tahun ini jatuh pada hari Jumaat Ustaz untuk hari pertama, dan mungkin agak rushing ataupun tergesa-gesa sikit, tapi kita ambillah ruang ini untuk kita melaksanakan ibadah korban. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kita nak berehat seketika, biasakan kehidupan norma baharu dakwah. Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
Baiklah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Sama ada menonton kami menerusi TV3 maupun TV9, terus menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan untuk topik pada pagi ini cukup menarik. Kita masih lagi berbicara tentang korban norma baru bersama yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman, dan kepada para penonton yang masih lagi ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan ke 011 1233 6480 atau terus saja tinggalkan soalan di laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan yang bagi Ustaz, kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook. Anna Karnina bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa di bawah naungannya. Amin insya-Allah. Soalan saya Ustaz, adakah pernah berlaku situasi berlakunya wabak ketika di zaman Nabi Ibrahim AS ataupun di zaman Rasulullah SAW ketika mana melaksanakan ibadah korban? Dan yang kedua, apakah hukumnya kita melanggar SOP yang telah ditetapkan dengan alasan ibadah korban hanya berlaku setahun hanya sekali? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Andai. Dua soalan di situ daripada Anna Karina di Facebook Ustaz. Baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Yang pertama, persoalan tentang apakah pernah berlaku wabak ketika ibadah korban pada zaman Nabi sebagai contohnya. Wallahu alam, setakat ini saya tak jumpalah apakah tersebut yang maknanya waktu korban itu ada berlaku wabak yang tertentu. Yang keduanya tentang SOP, orang kata korban setahun sekali ya, tangga je lah SOP kan. Korban ni satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melaksanakan patuh kepada SOP juga merupakan satu ibadah. Kerana apa? Kerana kita taat kepada ulil amri, taat kepada pemerintah. Untuk apa? Untuk maslahah masyarakat secara keseluruhannya, supaya tidak berlakunya penularan wabak yang memudaratkan bukan setakat diri kita tetapi orang lain. Maka ini juga satu perkara yang wajib dipatuhi. Maka dengan sebab itu orang Islam ni dia bukan sekadar melaksanakan ibadat sembrono macam tu saja. Jangan buat satu ibadat terpaksa nak buat pahala, buat dosa yang lain untuk dapat pahala. Maka kita jangan melakukan sedemikian. Biarlah kita buat secara sempurna, cara yang terbaik mungkin, insya-Allah kita akan mendapat kebaikan insya-Allah. Allahu akbar. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan sahabat kita yang bertanya juga menerusi Facebook. Syairul Nizam, Assalamualaikum Ustaz dan Naim serta kru Tanyalah Ustaz. Soalan saya, dengan norma baharu yang ditetapkan oleh pihak kerajaan menghadkan hanya 20 orang sahaja, kalau tak silap saya, yang boleh melibatkan diri di dalam ibadah korban, mungkin akan menyukarkan sedikit proses seperti penyembelihan, proses pengagihan dan sebagainya. Persoalannya Ustaz, bolehkah kita melakukan sedikit kekasaran terhadap haiwan yang akan dikorbankan atas alasan mengejar masa kerana ahli yang terlibat dalam proses penyembelihan adalah sangat terhad? Mohon pencerahan. Assalamualaikum dari Taiping, Perak bertanya Syairul Nizam di Facebook Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Waktu terhad 20 orang saja, takut tak sempat. Kita dah 4 hari ya untuk melaksanakan ibadah korban. Kita dah 4 hari. Hari 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ataupun hari Jumaat, Sabtu, Ahad dan juga Isnin. Jadi jangan oleh kerana begitu dengan 20 orang itu kita takut lambat, kita menyebabkan kita berlaku kasar, tidak bersifat rahmat kepada haiwan. Ini bercanggah dengan perintah Allah dan Rasulnya. Man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak ada sifat rahmat dan dia tidak akan dirahmati. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinul dzibhah atau kama qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan berlaku ihsan, berlaku baik terhadap segala sesuatu, sehingga apabila kamu nak sembelih pun kena bersifat ihsan ketika mana berlakunya penyembelihan. Maka dengan sebab itu, kalaulah kita bersifat kasar,
Nabi SAW pernah menegur, pernah marah ada seorang lelaki Arab Badui ini yang dia mengheret kambing dia dengan kasar. Maka dengan sebab itu dimarahi oleh Nabi. Tak sukalah perkara ini, Nabi tegur dia jangan melakukan perkara seumpama itu. Jadi walaupun kita lihat dengan 20 orang mungkin lambat sikit, tak apa. Lambat tak apa. Orang kata biar lambat asal selamat kan. Janganlah nak cepat punya pasal menyebabkan kita telah melakukan perkara yang dilarang dengan berlaku kasar, dengan yang tidak sewajarnya kepada haiwan, sedangkan itu merupakan tuntutan ihsan yang diwajibkan untuk kita laksanakan. Wallahu a'lam. Dan berikutnya Ustaz, ada sahabat yang bertanya tentang bolehkah kita berpuasa sunat satu hari sebelum hari raya Korban dan apakah niat yang ingin dibacakan? Dia bertanya Ustaz, sedikit daripada Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan adakah boleh, bukan takat boleh dituntut. Sebab apa? Besoklah. Hari ini 8 Zulhijjah, esok 9 Zulhijjah, yang disebut oleh Nabi SAW sebagai puasa Arafah. Puasa Arafah ni sunat kepada orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Bagi orang tak laksana ibadah haji, macam kita tahun ni memang orang Malaysia semua tak pergi. Kan? Sikit sangat yang buat ibadah haji itu. Jadi maknanya disunatkan kepada kita untuk melaksanakan puasa Arafah yang fadilatnya diampunkan dosa 2 tahun. Dosa tahun lepas dan dosa tahun akan datang. Ada yang bertanya, dosa tahun lepas fahamlah diampunkan dosa tahun lepas. Tahun depan macam mana tak buat lagi? Jadi diampunkan dosa. Maka para ulama menyatakan bahawa maksudnya adalah kita diberi kekuatan untuk menghindarkan dosa. Maksud dosa di sini diampunkan dosa-dosa kecil. Jadi maknanya di situ dipanggil puasa Arafah. Jadi kita boleh berniat puasa Arafah pada 9 Zulhijjah besoklah insya-Allah. Jadi besok pula kena hari Khamis pula. Allah dia berkumpul dua tu pula. Hari Khamis pun dah sunat dah, puasa Arafah pun dah sunat dah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita menyeru semua kita, termasuk saya dan juga semua sekali, kita dapat melaksanakan puasa tersebut insya-Allah. Kita dah standby ataupun kita dah siapkan diri kita untuk kita meraih fadilat berpuasa sunat pada esok hari insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi pemanggil kita di talian pada ketika ini yang telah pun bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Masuki dan Dari Anas. Saya Haji Tukinon Nabi Muhammad Saleh sebagai Kedai Johor ya. Ya, silakan Tuan Haji. Ada 2 persoalan Ustaz. Yang pertama, saya nak tanya Ustaz ya. Ada setengah orang dia simpan daging korban tu terlalu lama Ustaz. Kalau dia buat tahun ni tahun depan lah, ada disimpan di cair. Boleh ke tidak ataupun apa hukumnya Ustaz? Dan yang kedua, saya nak tanya Ustaz. Tadi Ustaz ada mengatakan pembagian daging korban mesti dibantu pada fakir dan miskin. Tapi saya dengar juga ada katanya kena bagi dengan anak yatim. Jadi mana satu yang betul Ustaz? Sama ada daging untuk bagi miskin saja ke, anak yatim tak payah ke, macam mana? Itu saja soalannya ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Tukinun yang bertanya tentang hukum menyimpan lama daging korban tu Ustaz. Kalau kita tengok di Kemboja, mereka buat masak dengan dikeringkan kemudian disimpan kerana kekurangan makanan. Dan tapi ni memang sengaja simpan lama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi kepada anak yatim pembahagian daging korban tersebut. Sikit Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Haji Tukinun di atas persoalan yang dikemukakan. Yang pertama, nak simpan lama, boleh ke tak boleh? Jawapannya harus. Selagi mana ia dapat dimanfaatkan. Jangan simpan lama sangat sampai rosak. Rugilah kalau kita tak perlu kita bagi ke orang. Tetapi kalau kita perlu, contohnya untuk kegunaan, kita kata budak-budak tahfiz kadang tak ada lah sumber lain, maka simpan dalam peti yang beku tu kan. Jadi boleh tahan lama, 5 bulan mungkin. Tidak ada masalah pun, boleh. Asalkan dapat dimanfaatkan. Janganlah simpan-simpan-simpanlah kali buang. Ini membazir sangat-sangat. Kalau kita tak nak, kita bagi kepada orang. Satu. Yang keduanya, memang portion yang utamanya adalah kepada fakir miskin. Anak yatim macam mana? Tengok anak yatim tu miskin ke tidak. Kalau anak yatim tu miskin, dia termasuk itulah. Tetapi kalaulah dia tak miskin sekalipun, dia tetap dapat anak yatim ni. Dia termasuk dalam orang-orang lain juga kan. Kadang-kadang anak yatim ni kaya. Anak yatim ni kaya, dia punya harta pusaka saja ada 15 juta. Contohnya. Sebab bapak ni meninggal kan. Dia kaya kan. Tetapi dia termasuk jiran tetangga. Jadi dia juga berhak mendapat. Tetapi kita termasuk yang kata portion anak yatim tu, portion orang miskin tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kekeliruan berlaku.
dalam konteks zakat saya nak sebut sikit ada kaitan. Orang kata zakat bagi pada anak yatim. Anak yatim bukan asnaf zakat. Betul. Sebab asnaf zakat fakir miskin. Anak yatim tak masuk kecuali anak yatim yang miskin. Lalu zakat tu kerana miskin ni bukan kerana yatimnya. Betul. Sebab saya sebut tadi kadang-kadang anak yatim kaya bagi zakat nak buat apa kat dia. Duit banyak kan sebab ada harta pusaka banyak. Maka dengan sebab itu tidak ada masalah bagi anak yatim pun, tetapi kita tengoklah kategori yang kita sebut fakir miskin itu mereka yang paling berhak dapat itu kerana mereka orang susah yang maka nak dapat merasai nikmat pada hari Aidil Adha. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan Haji Tukainun yang bertanya seperti tadi. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi. Banyak soalan yang masuk Ustaz. Jadi kita kena laju sikit Ustaz. Ustaz okey Ustaz insya-Allah. Okay, boleh. Dan berikutnya daripada sahabat WhatsApp kita yang bertanya, Assalamualaikum Dai dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasan yang pertama, adakah ibadah korban hanya boleh dilakukan untuk mereka yang masih hidup sahaja? Misalnya tidak boleh berniat melakukan ibadah korban untuk arwah ayah yang sudah meninggal dunia. Terima kasih Dai dan Ustaz. Ingin tahu dari Kota Damansara bertanya Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Boleh tak kita buat korban, kita niat pahala kepada si mati, dia panggil al-isyraq fi thawab. Kita kita kata berkongsi pahala, kita buat, kita hadiahkan pahala kepada si mati. Maka ini tidak menjadi satu isu, tidak ada masalah, memang boleh pun. Kita buat korban, kita niat pahala kepada si mati. Cuma yang berbeza pandangan adalah korban untuk si mati. Betul. Bukan kita buat korban, si mati buat korban sedangkan dia mati dah. Betul. Kan? Maka di situ sebahagian ulama membenarkan, sebahagiannya kata tidak. Qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia kata kena ada wasiat. Kalau dia tak ada wasiat, maka tak perlu korban untuk dia. Kecuali kalau dia berwasiat, barulah kita korban untuk si mati, sebab dia mati kan, dia tak ada kemampuan apa lagi dah. Tetapi kalau dia berwasiat, maka hendaklah dilaksanakan korban itu untuk dia. Tapi dalam konteks kita buat korban ni langsung tak ada masalah. Kita buat korban, kemudian kita berniat supaya isyraqus thawab tadi, berkongsi pahala tadi, kita sampaikan pahala kepada arwah yang meninggal dunia, maka insya-Allah itu tidak ada masalah, boleh dilaksanakan. Sampai pahala insya-Allah. Sampai insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berikutnya untuk korban rumah baru, ada lagi soalan sahabat kita yang bertanya di Facebook, Rahimah Saud. Assalamualaikum Doktor, Dai dan kru, tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Korban yang bakal dilakukan saat Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini atau PKPP ini memerlukan pengorbanan yang luar biasa daripada pelbagai pihak. Benar. Minta pandangan doktor mengenai yang pertama, niat hanya dihantar melalui mesej WhatsApp kepada pihak yang menguruskan korban. Peserta tidak berpeluang memegang tali binatang korban sambil berniat. Dan yang kedua, sembelihan diuruskan di kandang-kandang binatang korban. Dan yang ketiganya, peserta hanya pergi mengambil daging bahagiannya apabila diberitahu. Biar tahu yang keliru, jazakallah Doktor dan Dai. Soalan daripada sahabat kita, Rahimah Saud, yang bertanya korban edisi norma baharu, Ustaz. Baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Sebelum jawab soalan yang pertama, saya nak pergi yang kedua dan yang ketiga dulu, iaitu sembelihan diuruskan di pusat penyembelihan sebagaimana norma baharu. Ya, memang kita buat macam tu. Kemudian peserta diberitahu untuk ambil daging. Maka ikut follow je lah. Betul. Follow dia punya prosedur tu supaya tidak menjadi masalah nanti. SOP dia ikut. So tidak ada masalah. Cumanya dia kata bagaimana niat itu sekadar menghantar mesej. Dia tuan-tuan, saya nak sebut sikit tentang isu kita mewakilkan kepada orang untuk melakukan ibadah korban. Dia bukan kena niat sahaja, tetapi dia kena ada akadnya. Akad disebut sebagai bila ke mana kita mewakilkan pada orang untuk melaksanakan ibadah korban, maka kita menggunakan akad wakalah. Akad wakil. Contohnya pada hari ini dia mewakilkan kepada NGO atau kepada orang masjid atau kepada syarikat untuk melaksanakan ibadah korban di tempat dia ke di luar negara dan sebagainya. Kadang-kadang berlaku banyak kesilapan apabila tidak diperhati betul-betul dalam konteks akad itu. Akad itu mesti tepat mengikut hukum syarak, tidak ada unsur gharar, iaitu unsur yang tidak dia panggil tak pasti ataupun uncertainty kata orang putih lah. Kan? Jadi tuan-tuan, maka dengan sebab itu akad wakalah itu mesti jelas, iaitu kalaulah mana-mana pihak yang menguruskan korban yang dia mengambil upah di atas pengurusannya itu, maka dalam akad itu sama ada melafazkan atau bertulis tak ada masalah lah, nak hantar melalui email ke apa tak ada masalah, tapi benda tu jelas.
dia mesti menyatakan berapa banyak kadar upah yang diambil. Kalau dia tak menyatakan berapa banyak kadar upah yang diambil, maka hukumnya adalah gharar, adalah haram. Maka dengan sebab itu kita mengingatkan kepada mereka yang menguruskan ibadah korban, kena pastikan akad wakalah itu dilaksanakan dengan tepat, dengan betul. Sebagai contohnya begini, saya bagi contoh bagi contoh dalam sebuah akad kan, contoh saya nama sekian-sekian mewakilkan kepada sekian-sekian pihak tuan untuk melaksanakan dan menguruskan ibadah korban, termasuk semualah, termasuk pergi beli lembu, pergi sembelih lembu, hatta pengagihan daging sekalipun, sebanyak contohnya satu bahagian katakan RM500 kan, dan saya bersetuju untuk memberi upah kepada pihak tuan, kena sebut berapa? RM100 kah, RM200 kah, 1/3 kah? Kena sebut. Yang ni kadang-kadang tak disebut. Bila tak disebut, maka tidak boleh ambil upah tersebut. So itu akad wakalah. Kan? Dan kalau boleh lagi, tambah lagi sikit, iaitu sekiranya ada lebihan, mana nak tahu dia guna-guna ada lebih lagi, maka saya bersetuju untuk didermakan dan diinfakkan. Kalau derma dan infak, dia tak perlu ada penetapan banyak mana pun boleh derma. Tetapi kalau upah, memang dia kena menetapkan berapa banyak upah yang diambil. Tetapi malang kalau kita dapati bahawa mereka yang menguruskan korban, tak kisahlah siapa, syarikat ke apa ke, mereka tidak menyatakan berapa banyak upah yang mereka ambil, maka hukumnya adalah gharar. Allahu Akbar. Kena ada hitam putih Ustaz, biar jelas berapa upah yang kita ambil dan sebagainya. Dan dalam kerancakan kita melaksanakan ibadah korban di luar negara, perlu sama-sama kita faham hukum hakam yang telah pun disyariatkan kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak terlibat dengan perkara-perkara gharar ni Ustaz, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di WhatsApp yang bertanya. Assalamualaikum Da'i Anas, Profesor Madya yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, siap letak gambar kambing dengan lembu Ustaz. Semangat nak korban ni. Dikatakan haiwan yang dikorbankan akan menjadi tunggangan kita di akhirat kelak. Benarkah Ustaz? Oleh yang demikian, perlukah kita melakukan korban dengan menyempurnakan 7 bahagian korban, barulah kita beroleh seekor haiwan tunggangan untuk kita di akhirat kelak? Dan yang kedua, seandainya seseorang itu terlalu menyayangi haiwan atau tidak makan daging, apakah yang perlu dilakukan untuk menggantikan ibadah korban, yakni haiwan ternakan, ke atas diri individu tersebut? Ni sayang haiwan peliharaan Ustaz, tak mau nak korban ni. Sekian, wassalam. Dua soalan di situ Ustaz. Baik, yang pertamanya, apakah haiwan korban itu menjadi tunggangan kita di akhirat? Memang ada hadis Nabi SAW, namun para ulama menyatakan hadis itu adalah hadis yang dhaif, tetapi ia juga disebut dalam kitab-kitab fiqh. Lalu ada yang berpandangan bahawa sebenarnya yang nak disebut itu adalah lebih kepada untuk membesarkan korban, iaitu memilih korban yang terbaik. Itu yang fokus utamanya. Jadi ada pun tunggangan betul di akhirat itu perkara itu tidak benar-benar sabit daripada Nabi SAW. Cumanya yang nak difokuskan di situ adalah kita memperbesarkan, membuat korban yang terbaik. Bagi mereka yang tadi rasa sayang, rasa manja haiwan ni, tak sanggup, tak boleh sebagainya. tengok, sedih. Sekarang ni kalau kamu tak nak makan, tak apa, tak payah makan sebab rasa ni kan. Tambah kalau orang yang makan daging contohnya, makan ikan, adakah haiwan tersebut tak disembelih? Contohnya ikan tak sembelih, tapi dia makan ayam, tak sembelih kan? Sembelih kan? Maka mungkin dia sendiri dia rasa tak nak tengok, dia rasa macam mana, satu pilu, sedih dan sebagainya. Tak ada masalah diwakilkan kepada orang lain untuk melaksanakannya, dan dia jangan ambil daging tu bagi ke orang, tak ada masalah. Tak sampai hati. Dia sampai hati nak makan, tak apa, dia bagi ke orang. Yang penting perkara ini dapat dimanfaatkan. Betul. Yang kita buat, kita ingat kita buat ini untuk kebaikan, untuk melaksanakan kita kata perintah Allah Ta'ala, sunnah Rasulullah SAW, dan juga dapat memberi kegembiraan kepada orang yang memerlukan, terutama pada hari raya ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan sedar tak sedar kita telah pun sampai di penghujung di TV3 siaran kita. Kita akan tamat di sini dan kita akan sambung 30 minit siaran tambahan di TV9. Dan saudara sedang penonton, Sayyidina Ali karamallahu wajah telah meriwayatkan bahawa sesiapa yang meninggalkan rumahnya dengan maksud membeli haiwan korban, maka setiap langkahan dikurniakan 10 kebajikan, dihapuskan 10 kesalahan dan dinaikkan martabatnya 10 darjat. Jadi mudah-mudahan
kita dapat sama-sama ambil iktibar dan kita sama-sama bersiap sedia untuk kita melaksanakan ibadah korban yang akan sampai kepada kita tidak lama lagi. Dan Tanya Ustaz berakhir di sini di TV3, kita akan sambung di TV9. Biasakan kehidupan norma baru dakwah Tanya Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Jumpa selepas ini. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah binatang korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Alhamdulillah, siaran tambahan 30 minit di TV9 Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, masih lagi berbicara tentang topik korban norma baru bersama yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Dan Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton yang masih lagi terus setia bersama dengan kami sama ada menerusi TV9 ataupun di FB Live yang menonton pada pagi ini. Mudah-mudahan kalau di Facebook yang menonton, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan video kita ataupun live kita pada pagi ini. Dan bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan untuk topik korban norma baru ini, masih boleh ajukan dengan kita menghubungi talian di talian bebas tol 1800 88 1677 atau menerusi WhatsApp, hantarkan soalan di 011 1233 6480 atau terus saja tinggalkan soalan atau komen di laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan yang bagi Ustaz, korban norma baru, kita masih lagi para penonton dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Dan kita juga mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada sidang penonton untuk sama-sama kita terus melakukan penjarakan sosial, mematuhi SOP yang dikeluarkan, amalkan penjarakan sosial dan juga pakai pelitup muka ketika mana berada di tempat yang mungkin berpotensi untuk terutamanya di pasar ataupun di tempat-tempat awam dan juga tempat yang sesak. Dan kita sentiasa membasuh tangan dengan bersih dan gunakan cecair pembasmi kuman seperti yang telah pun disarankan insya-Allah dalam usaha untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ini insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita nak raikan lagi soalan untuk 30 minit terakhir di TV9 ni. Soalan yang berikutnya datang daripada sahabat kita yang bertanya menerusi WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah syarat lembu untuk korban? Adakah boleh umur lembu yang tidak cukup 2 tahun tetapi sihat walafiat cukup semua sifat, malah fizikalnya cukup besar? Terima kasih. Assalamualaikum daripada Wahida dari Negeri Sembilan Ustaz. Biasa lembu yang susah ni macam sekarang viral tular, lembu Wagyu Ustaz yang jemput berapa puluh ribu harganya Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Segi pada Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Dia syarat haiwan ternakan masuk lembu untuk dilaksanakan ibadah korban. Yang pertamanya dia selamat daripada kecacatan. Okey, dia tak cacat lah. Yang ni nampak cara dia okey, sihat walafiat, gapo semua kan, gagah perkasa. Tetapi ada syarat seterusnya. Syarat dia cukup umur. Cukup umur. Kalau lembu tu 2 tahun ke atas, cukup umur. Jadi kalaulah lembu itu dia besar macam mana sekalipun, tetapi kalau tidak cukup umur, macam dia tak sampai tahap matang yang boleh dilaksanakan ibadah korban. Sebab ibadah korban ni dia ada SOP dia juga. Ada standard of procedure dia juga kan. Garis panduannya juga. Antara garis panduannya selain daripada selamat daripada kecacatan itu, ia juga berkaitan dengan umur yang perlu dipatuhi. Kalau tak dipatuhi, dia tak jadi korban. Tak cukup umur. Tak cukup umur. Begitu. Wallahu akbar. Dan saya bertanya antara kambing dan juga lembu Ustaz, mana yang lebih afdal? Sebab kalau kambing ni banyak sikit dapat Ustaz. Sikit pada Ustaz. Sembelih macam dah korban tu. Baik, dari sudut mana yang lebih afdal? Yang pertama sekali sembelih seekor unta. Paling afdal lah. Ranking paling atas. Ranking paling atas itu boleh besar kan. Paling banyak daging. Bukan burung unta Ustaz. Bukan burung unta. Unta tak masuk korban. Dia unta. Yang keduanya adalah seekor lembu.
Kan? Yang ketiganya seekor kambing. Yang keempatnya barulah satu bahagian daripada lembu ataupun unta. Sebab kambing dia tak ada satu bahagian, dia memang seekor je kan. Jadi kau nak compare, nak bandingkan antara satu bahagian daripada lembu dengan seekor kambing, Rasulullah tentu afdal seekor kambing sebab dia seekor. Jadi kalau ikut ranking dia begitu. Pertama seekor unta, atau yang kedua ikut ranking dia seekor lembu, atau yang ketiga seekor kambing. Yang keempat barulah pergi kepada satu bahagian daripada unta atau lembu. Allah Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan dan juga kemusykilan yang diajukan. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya di Facebook. Anwar Hamzah bertanya, Assalamualaikum Ustaz Dain serta kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan si Ustaz yang pertama, apakah hukum bagi seseorang anak yang menerima wasiat daripada ibu bapanya agar dilaksanakan ibadah korban untuk mereka setelah meninggal dunia nanti? Dan yang kedua, bolehkah anak menangguhkan untuk beberapa tahun disebabkan kekangan keuangan? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih. Anwar Hamzah dari Besrah, Kuantan, Pahang yang bertanya Ustaz. Ini wasiat Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan ni anak yang prihatinlah, alhamdulillah, anak yang soleh yang memikirkan tentang bagaimana nak dilaksanakan wasiat. Dan memang apabila seorang yang sebelum dia meninggal dunia dia berwasiat untuk kita kata untuk melaksanakan ibadah korban, maka menjadi kewajipan kepada pihak waris untuk melaksanakannya, iaitu dengan mengambil harta tinggalan si mati itu. Sebab dia berwasiat kan, jadi daripada harta dia, maka tak timbul isu dia tak mampu. Bukan guna duit sendiri, guna duit daripada tinggalan tersebut. Kecuali dia tak tinggal apa-apa. Jadi jenuh sikit. Maka dengan sebab itu, dia tak tinggal apa-apa, atas ihsan si anak tadi, dia akan cuba buat sekadar mana ni mampu. Kalau tak boleh tahun ni, tahun depan dia akan cuba buat untuk dia melaksanakan hajat ke si mati tersebut. Tetapi biasanya bila wasiat ni memang dia ada peruntukan dah, itu wasiat ni. Bila wasiat ni dia tak lebih 1/3 syarat dia kan. Dan dia boleh wasiat untuk bahkan dia wasiat tahun ni dia kata dia nak sembelih seekor unta, seekor lembu, seekor kambing. Request permintaan. Jadi dia meninggal, maka dilaksanakanlah wasiat tersebut dengan mengambil harta tinggalan tadi. Dia tidak memberatkan kepada si waris ataupun si anak tadi. Dan berikutnya Ustaz, ada yang bertanya tentang sedikit nak buat ulang kaji. Kita minta Ustaz huraikan dan juga jelaskan sebagai persediaan untuk melaksanakan ibadah korban, tata cara dan juga perkara yang perlu kita jaga ketika menyembelih dan sebagainya. Sedikit kepada Ustaz. Baik, perkara tata cara sunat lah kita sebut untuk ketika mana kita menyembelih, terutama orang yang terlibat dengan sembelihan dan juga orang yang tolonglah. Pertama sekali kita kata kena bersifat ihsan terhadap haiwan. Janganlah kita kepung dia punya tu, kita lompat di atas perut dia, kesian dia. Kita kena ada sifat rahmat terhadap haiwan. Kemudian sunat ketika mana sembelihan adalah membaca basmalah ataupun bismillah dan juga berselawat kepada Nabi SAW dan merebahkan ternakan korban di sebelah kiri menghadap kiblat. Di sebelah kiri maknanya kepala dia sebelah kiri, kaki, kemudian kita rebahkan kiblat ke sana contohnya, maka disunatkan kita menghadap kiblat. Kemudian kakinya itu jangan diikat ke empat-empat. Ni kadang-kadang berlaku sampai dia nak bergerak tak boleh, dilepaskan satu. Jadi semoga bila disembelih itu dia dapat release, release begitu. Itu antara perkara adab yang dilaksanakan, dan juga bertakbir, sunat juga untuk bertakbir ketika mana sembelihan itu dilaksanakan, dan juga berdoa supaya diterima ibadah korban, iaitu doanya Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, daripada engkau dan kepada engkau, fataqabbal minni atau fataqabbal minna, terimakanlah daripada aku, daripada kami sembelihan korban ini. Jadi itulah antara adab yang perlu dilaksanakan dalam penyembelihan korban, supaya kita tetap bersifat ihsan terhadap haiwan dan juga kita dapat melaksanakan korban itu dengan tata cara yang betul, dan kita buat yang terbaik. Nabi SAW disebut dalam hadis dhahan Nabi SAW bikabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadih sama wa kabbar. Nabi sembelih 2 ekor kibas yang besar, yang gemuk, yang terbaiklah, yang terbaik.
yang bertanduk lagi kan, yang warna putih, dan Nabi sembelih dengan tangan Nabi sendiri. Di situ menunjukkan sunat untuk sembelih sendiri. Dan Nabi SAW membaca bismillah dan juga bertakbir. Maka itu antara sunat-sunat yang perlu dilakukan ketika mana pelaksanaan ibadah korban. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama hayati dan juga ambil iktibar, buat persediaan bagi terutamanya bagi mereka yang bakal melaksanakan ibadah korban dan juga yang tukang sembelih terutamanya. Perlu kita sama-sama jaga perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan supaya jangan kita terbuat ataupun kita lakukan ketika mana menyembelih nanti, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di WhatsApp yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selepas selesai kerja-kerja penyembelihan dan pengagihan daging korban, apakah diperbolehkan sisa-sisa seperti tulang dan lain-lainnya dibiarkan begitu saja dan dimakan oleh binatang yang lain seperti anjing? Terima kasih. Mohon penjelasan daripada Ustaz, dari Pahang yang bertanya Ustaz. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya dari Pahang yang tidak menyatakan namanya. Tanpa nama. Daripada Pahang. Baik. Terima kasih. Satu perkara yang perlu kita jaga dalam penyembelihan pelaksanaan ibadah korban, biar buat dengan sempurna. Dah buat cantik, dah bagi daging elok, tulang pula dia biar berselera. Sisa. Ini satu perkara yang tidak bertepatan dengan hukum syarak. Maka dengan sebab itu, sebaik mungkin satu perkara yang menjadi tuntutan apabila selesai korban apa semua, dia korek lubang, korek, dan dia tanam apa kita kata tulang-tulang tersebut supaya ia tidak digonggong oleh anjing. Sebab apa? Antara sebabnya adalah sembelihan orang Islam ni tulang-tulangnya dimakan oleh kata Nabi, saudara kamu di kalangan jin Islam. Jadi makna di situ kita buat secara eloklah. Kita tanam ke supaya apa? Supaya tidak dapat digonggong ataupun diambil oleh anjing-anjing dan binatang buas yang berkeliaran. Dan ada juga yang dalam keadaan situasi yang bertanya Ustaz tentang hukum haiwan yang kita tidak ketahui bahawasanya ada janin di dalam perut haiwan itu sebenarnya. Sebab terkadang ada fizikal haiwan yang kita tak perasan dia ada janin di dalam tubuhnya. Jadi sedikit, apakah hukum kita boleh makan atau tidak janin tersebut Ustaz? Baik, dalam hadis Nabi SAW menyatakan bagaimana sembelihan zakatu janin zakatu ummi. Atau kama qala, makna penyembelihan janin itu berdasarkan kepada penyembelihan ibunya. Kita tak perasan kan, kita sembelih tengok ada janin. Janin itu dah mati dah. Maka janin itu dikira disembelih bersama ibunya, maka boleh makan. Boleh halal. Kecuali kalaulah sembelih tiba-tiba janin itu hidup lagi. Maka kita kena sembelih janin tersebut. Sebab apa? Sebab dia hidup. Kan mungkin dia nak beranak dah kan, nak dilahirkan tapi tak sempat, tak nampak sangat. Ingat lembu tu gemuk kan. Rupanya ada janin kan. Maka kena sembelih lah. Tetapi kalau kebiasaannya janin dah mati, maka dia dikira sembelihan janin itu berdasarkan sembelihan ibunya. Maka boleh makan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama hayati penjelasan yang diberikan oleh yang bagi Ustaz, dan semestinya banyak lagi yang akan kita kongsikan untuk korban norma baharu. Kita berehat seketika. Saudara, biasakan kehidupan norma baharu. Dakwah, tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, sehingga ke hujung rancangan. Masih lagi kita membicarakan topik korban norma baharu. Korban norma baharu semestinya banyak SOP yang perlu kita patuhi demi kita memutuskan rantaian COVID-19, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan dan semangat untuk kita jaga kita, dan juga kita pastikan kita senantiasa mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan. Dan kita masih lagi membicarakan topik korban norma baharu ini bersama yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Dan untuk seterusnya Ustaz, yang berikutnya mungkin kalau boleh kita raikan, tapi sebelum tu Ustaz, kita nak tengok terlebih dahulu antara paparan berita keratan akhbar yang kita boleh sebutkan di sini. Berita yang cukup menarik, Arab Saudi lulus permohonan 8 jemaah Malaysia untuk menunaikan haji. Kuala Lumpur, 8 rakyat Malaysia yang menetap di Arab Saudi terpilih sebagai antara 1,000 jemaah yang mendapat kebenaran negara itu untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Ini satu
Allahu Akbar. Rezeki bagi mereka yang terpilih dalam kalangan yang terpilih dalam 1,000 orang ni Ustaz, dan mudah-mudahan dalam pemilihan ini mudah-mudahan mereka dapat mengambil semangat ini dan melakukan ibadah dengan bersungguh-sungguh, kerana tidak semua orang diberikan kelebihan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, dan mudah-mudahan diterima dan mendapat ibadah haji yang mabrur insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya, Liz Kaiman. Namanya luar biasa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Dai dan semua kru produksi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soalan saya Ustaz, yang pertama, apakah hukumnya berkongsi wang dengan seorang rakan untuk membeli seekor kambing bagi tujuan ibadah korban? Mohon penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair katsir. Kongsi duit Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya persoalan tentang boleh tak berkongsi duit untuk melaksanakan satu bahagian korban atau seekor kambing. Jawapannya tidak boleh. Sebab apa? Sebab satu bahagian itu hanyalah untuk seorang. So seekor kambing ni untuk seorang je. Maka dengan sebab itu korban ni dia berkaitan dengan al-istita'ah, berkaitan dengan kemampuan. Kalau dia mampu dia buat, kalau dia tak mampu maka dia tak perlu buat. Adapun kalau nak kongsi juga boleh macam ni. Seorang ni dia bagi duit pada kawan ni, mencukupkan. Dia bagi sedekah lah bagi kepada dia. Contoh dia kambing kita 600, dia dah 400 je, kena tambah lagi 200. Tapi yang buat korban tu orang itu sahaja. Tahun depan pula dia tolong kawan ni pula, insya-Allah begitu. Tetapi korban itu atas seorang seekor kambing, bukanlah berkongsi 2 orang, 3 orang seekor kambing, tidak begitu. Allahu Akbar. Ya. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan masya-Allah tabarakallah Ustaz, kita raikan lagi soalan sahabat kita yang bertanya juga menerusi sahabat Facebook kita, Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya mengambil bentuk gambar atau bentuk sebarang rakaman ketika penyembelihan kemudian dipaparkan di media massa, contohnya di Facebook, Instagram dan sebagainya? Ini kerana ketika norma baharu tidak ramai yang boleh menyaksikan ibadah korban tersebut. Apakah tidak dibenarkan? Ini kerana membimbangkan ataupun mengganggu, dibimbangi mengganggu sensitiviti kaum lain. Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Sekian, terima kasih Ustaz. Ini rakam dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Persoalan tentang dia mengambil gambar norma baru kan, oleh kerana tak ramai boleh tengok, maka dia pun ambil gambar nak tunjuk kepada orang. Boleh ke tak boleh? Sebenarnya dia diharuskan, dibenarkan, tetapi dengan tawabit, dengan kita kata dengan kaedah ataupun dengan syarat-syarat yang tertentulah, iaitu yang pertamanya tujuan dia ambil gambar tu untuk apa? Adalah untuk dia bertujuan baik untuk meninggikan syiar Islam, sempena Hari Raya Korban, dan menunjukkan proses penyembelihan mengikut hukum syarak, mana ditunjuk satu benda yang baik. Apatah lagi bila mana Allah Taala menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebutkan, zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Maka dengan sebab itu ia boleh dilaksanakan. Pertama, yang keduanya hendaklah ditunjukkan akhlak, etika dan adab yang sebenar ketika mana menyembelih, maka sudah tentu dia tidak menjadi satu isu. Dan hendaklah kita kata menghindarkan diri daripada sebarang perkara-perkara yang melibatkan provokasi yang negatif, itu hendaklah dielakkan. Jadi kalaulah kita menjaga adab-adab tersebut, garis panduan tersebut, maka insya-Allah ia diharuskan. Allah Akbar. Ada sahabat saya dulu, ni pengalaman dia cerita, dia kata setiap kali dia muat naik gambar di Facebook, gambar korban, dia blur ataupun dia kaburkan gambar haiwan yang disembelih tu. Jadi gambar tu dipamerkan cumanya untuk menjaga sensitiviti. Jadi mungkin ini juga antara adab juga Ustaz mungkin, dan kita boleh raikan. Dan berikutnya Ustaz, ada juga yang bertanya antara haiwan jantan dan juga betina yang mana lebih afdal untuk dijadikan sebagai haiwan korban Ustaz? Dia sebenarnya kalau kita tengok kedua-duanya dibenarkan untuk dilaksanakan ibadah korban, sama ada jantan ataupun yang betina. Cumanya kadang-kadang apa yang berlakunya, jantan tu ada yang dijadikan sebagai benih, gitu, disimpan dulu kan. Begitu juga kalau kita, yang pentingnya ialah kita melaksanakan sesuatu yang terbaik. Itu yang paling baik di antara haiwan korban tersebut. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, dihantar melalui WhatsApp Ustaz. Dan berikutnya kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Saya Siti Rohani Murni daripada Banting. Ya, silakan puan. Soalan saya begini, ini tentang puasa sunat sebelum raya kurban. Ya, ya. Ada mengatakan dan ada yang puasa daripada 1 Dzulhijjah sehingga besok. Dan ada juga yang puasa hari ini, baru hari ini sampai ke besok, puasa hari Arafah lah. Jadi soalan saya, mana yang lebih baik kita puasa 1 Dzulhijjah sampai 9 ataupun hari ini sampai besok? Itu aja soalan saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Siti Rohani dari Banting yang bertanya tentang kekeliruan mengenai ibadah puasa. Ada yang bermula daripada awal Zulhijjah itu sampai sekarang. Jadi ada kemusykilan itu minta tolong. Baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Jadi sebenarnya ia merujuk kepada fadilat yang ada pada awal bulan Zulhijjah sebenarnya. Bila mana Allah Ta'ala menyatakan wal fajr wa layalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ibnu Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyatakan walayalin ashr itu merujuk kepada 10 awal bulan Zulhijjah. Yang mana disebut juga dalam hadis Nabi SAW yang mana mafhumnya tidak ada amalan yang lebih baik dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan amalan yang dilakukan pada 10 itu. Mana awal 10 Zulhijjah 1 sampai 10 itu. Lalu sahabat bertanya, apakah amalan itu lebih baik daripada berjihad di jalan Allah? Nabi kata, ya, kecuali mereka yang keluar berjihad dengan jiwa dan raganya dan tak kembali lagi, maknanya syahid. Itulah yang terbaiklah. Jadi di situ menunjukkan pada kita amalan-amalan sepanjang 1 sampai 10 Zulhijjah ni, apa juga amalan sunat yang kita boleh laksanakan, amalan ditambah yang sebagai tambahan pada amalan wajib, amalan sunat kita buat, maka satu perkara yang baik. Termasuk puasa. Kalau kita nak puasa dari awal pun tidak ada masalah. Cuma kalau hadis secara khusus adalah pada 9 Zulhijjah. Iaitu pada hari Arafah ataupun hari Arafah bagi selain daripada Mekah adalah 9 Zulhijjah. Mana besok hari Khamis kan? Maka itu hadis secara khusus. Jadi bagi mereka yang berkemampuan untuk berpuasa daripada awal, silakan. Boleh berpuasa daripada 1 Zulhijjah lagi. Namun begitu bagi mereka yang tak mampu puasa, dia puasa esok. Pastikan esok dia puasa juga. Bagi mereka yang tak mampu langsung, tak payah buat apa ya. Buat apa. Allah kan? Terlepas fadilah kan? besar kan. Jadi rugilah, rugi. Jadi maknanya apa-apa juga amalan soleh kita pertingkatkan pada hari-hari yang terbaik ini. Hari ini 8 Zulhijjah, makna masih lagi dalam termasuk hari-hari yang terbaik untuk kita melaksanakan ibadah pada Allah. Setiap hari dah biasa makan sedap, Ustaz. Apalah salah esoknya sehari je Ustaz kita puasa, mengambil fadilat kelebihan pada hari tersebut, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan dan semangat untuk kita memperbanyakkan dan juga meningkatkan ibadah kita, walaupun apa juga wabak yang datang dalam kehidupan kita, Ustaz. Kita doa supaya kita tidak akan sesekali meninggalkan kewajipan yang telah pun difardukan kepada kita, terutamanya bab ibadah ni, Ustaz. Dan Ustaz, sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung rancangan, Ustaz. Banyak lagi sebenarnya soalan yang nak diajukan, antaranya lembu kasih, adakah ia dikira sebagai cacat? Banyak lagi, Ustaz, ni. Kalau boleh buat siri yang kedua, Ustaz, insya-Allah. Ataupun mungkin esok akan disambung oleh Ustaz yang lain dengan panel yang lain, insya-Allah. Dan kita dah sampai di penghujung rancangan, minta Ustaz bagi sedikit kesimpulan untuk topik korban norma baharu pada hari ini, Ustaz. Ya, baik, terima kasih ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, gunakanlah, kita sama-sama gunakan peluang untuk kita melaksanakan ibadah korban, dan yang paling penting adalah semangat pengorbanan yang ada dalam diri kita itu untuk kita melaksanakan sebaik mungkin ketaatan kita kepada Allah untuk mencari redha Allah. Jadi sebelum sampai raya korban, besok ni kita dah start dah berpuasa, insya-Allah. Itu juga satu tanda pengorbanan, sebab hadis yang sahih yang menyatakan kelebihan puasa hari Arafah yang bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Jadi maknanya sama-sama kita melaksanakan puasa kita, dan disunatkan juga besok untuk dipanggil takbir muqayyad, takbir selepas daripada solat subuh dah boleh start takbir dah, lepas solat zuhur takbir pula, dan seterusnya sampai solat asar 13 Zulhijjah. Kita mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama-samalah kalau kita tak dapat laksanakan korban, kita bagilah apa juga sumbangan pengorbanan kita, sama ada wang ringgit, tenaga, masa dan sebagainya, untuk kita mencari redha Allah Ta'ala. Moga-moga kita ambil falsafah korban itu bukan sekadar penyembelihan,
tetapi bagaimana pengorbanan diri kita ini untuk mendapat kasih sayang dan keredaan Allah, seterusnya dapat menjadi calon kepada penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Moga-moga kita dapat melaksanakan dengan baik, insya-Allah. Allahu akbar. Dan terakhir Ustaz, kita tutup dengan sikit doa, dan juga doa kita doakan mudah-mudahan wabak COVID-19 ni kembali pulih seperti sedia kala, kembali berlalu, dan juga kita doakan bagi mereka yang mungkin menghadapi masalah kesulitan pada ketika ini, dengan berkat doa daripada yang bagi Ustaz, mudah-mudahan diberikan jalan keluar sedikit daripada Ustaz doa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna fa'fu 'anna fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Tanyalah Ustaz mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang bagi Ustaz atas kesediaan bersama-sama dengan kita untuk tajuk korban norma baru ini, dan juga kepada para penonton jangan lupa untuk terus saksikan siaran Tanyalah Ustaz pada esok hari bersama moderator Da'i Azrin dan juga panel Ustaz Mustafar Muhammad Suki dengan topik Tanah Haram. Semestinya tajuk yang cukup menarik yang akan dibicarakan pada esok hari. Dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi, dan juga saya ingin mengambil kesempatan ini mungkin buat kali terakhir kepada mereka-mereka yang bakal menamatkan perkhidmatan dan juga bakal pergi meninggalkan terutamanya produksi Tanyalah Ustaz. Terima kasih atas segala tunjuk ajar yang diberikan selama ini. Semestinya segala tunjuk ajar yang diberikan kepada saya akan saya ingati sampai bila-bila, dan selamat maju jaya. Terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.